السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, alhamdulillah, syukur kita dapat pada malam ini menyambung kelas dan kuliah kita berhubung dengan kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Pada malam ini, insya-Allah sekali lagi kita berpeluang mendengar dan menghayati, serta yang lebih penting dan utama, kita mendengar pengajaran, ibrah, moral of the story. Apa faedah, panduan yang boleh kita ambil daripada kisah yang kita dengar. Kisah yang akan kita dengar pada malam ini ialah berhubung dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan segerombolan ataupun sekawanan satu, dia panggil koloni semut. Sehingga kan di dalam Al-Quran ada cerita, bukan ada cerita tu memang ada surah yang dinamakan dengan semut. Surah semut, kan? An-Namlu. Surah An-Namlu, maksud An-Namlu ialah semut. Semut lah, kan? Jadi kita nak dengar malam ni cerita semut. Apakah benar memakan semut menyebabkan kita benar? Kerana banyak juga yang tak makan semut, duk benar juga. Semut dipersalahkan. Kan? Apakah hukum memakan semut? Semut goreng, kan? Semut yang jatuh ke dalam gula, kan? Dibancuh dan sebagainya. Semut, kan? Baik, hadirin mukminin, tapi bukan nak cerita yang tu, kan? Tak ada kaitan dengan cerita Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihima salam. Allah sejahtera ke atas baginda dan ayahandanya Daud, kan? Sulaiman bin Daud. Kita pun ada Sulaiman bin Daud. Siapa Sulaiman bin Daud? Tak kenal? Bekas menteri. Tak kenal? Tak apa, tuan-tuan cari yang tu. Cerita ni cerita Nabi. Cerita Nabi Sulaiman bin Daud. Cerita dia, tuan-tuan rujuk di dalam surah An-Namlu ayat 18. Sepotong ayat dia. Tapi kita nak cerita malam ni insya-Allah dalam pertemuan pada malam ini. Di dalam surah An-Namlu, surah semut, pada ayat yang ke-18 Allah menceritakan, hatta idza atau ala wadin naml, dan apabila hatta
telah tiba, sehingga tibanya angkatan tentera di bawah pimpinan Nabi Allah Sulaiman, idza atau, mereka mendatangi, mereka tiba ala wadi. Wadi maksudnya lembah. Wadi maksudnya lembah. Lembah. An-Naml, lembah semut. Dinamakan lembah semut ni kerana terlalu banyak semut. Dia jadi macam satu negeri. Satu dia panggil sarang lah, yang sangat besar. Dan kalau tuan-tuan tengok rancangan berkaitan dengan dokumentari, ya kan, Animal Discovery ke, Animal Planet ke, cari tentang semut. Ajaib. Makhluk yang nama semut ni sangat cerdik. Dia buat sarang di dalam tanah, dan dia buat secara tersusun. Macam mana depa fokus, bawa masuk kamera, cuba tengok orang putih buat. Dia buat sarang dia tu, itu membantu kita memahami ayat ini. Dia buat sarang dia tu secara bertingkat, ada tempat-tempat dia. Dan mereka ini, semut ni, makhluk yang kata semut ni, dia membuat kerja secara bekerjasama. Ta'awun, bertolong-tolongan, tersusun. Dia bawa makanan masuk ke dalam sarang mereka itu dan diletakkan di tingkat yang paling tinggi untuk nak mengelakkan daripada air. Cerdik semut ni. Sebab itu Al-Quran apabila dia menggambarkan tentang arahan, ini orang-orang yang nak jadi ketua ni, dia kena tengok macam mana sikap yang dikatakan raja ataupun pemerintah, pemimpin semut tu lah. Tapi nak habaknya semut ni memang hebat. Sebab itu Quran sebut tentang semut. Apabila dia sampai, tentera-tentera Sulaiman ni sampai kepada lembah semut tu, Wadi Naml, qalat namlatun, berkatalah seekor semut, yakni dia punya kalau kita tengok semut ni dipimpin oleh perempuan pula, oleh betina kan, dia punya ratu semut dia tu. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut. Namlatun ni seekor semut. Dia kata, ya ayyuhan naml, wahai semut sekalian, dengar arahan. Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum, masuklah kamu. Dia perintahkan, arahan yang jelas. Udkhulu masakinakum, masuklah kamu semua ke dalam masakin. Maskan satu tempat, rumah, tempat tinggal. Kan sakan tu maksudnya tempat tinggal. Pasal itu kita kata aina taskun, duduk mana? Jadi masuk ke dalam sarang kamu, pergi masuk. Diarahkan semua semut ni masuk dalam sarang dia. La yahtimannakum, supaya tidak dipijak Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan junud, tentera-tenteranya. Jadi ketua ni bila dia dah dapat maklumat dan dia tahu pergerakan tentera Sulaiman, maka dia telah mengarahkan seluruh kawanan semut,
kumpulan koloni semut ni untuk mereka masuk ke dalam sarang-sarang mereka, berlindung di bawah tanah tu, sarang depa bawah tanah tu, supaya la yahtimannakum, supaya tidak dipijak kamu oleh Sulaiman, Sulaimanu, oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar. Mereka tak perasanlah kita kecil, kan? Bukan kerana mereka nak pijak. Sebab itu di kalangan para fuqaha, ahli-ahli fiqh, antara mazhab Islam yang ada, mereka berbincang tentang hukum membunuh semut. Hukum membunuh semut. Jumhur ulama mengatakan tak boleh bunuh semut. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita bunuh 4 binatang. Ada riwayat kan, kita tak boleh bunuh 4 binatang. Kita tak boleh bunuh semut. Kita tak boleh bunuh katak. Kita tak boleh bunuh sejenis burung surad, burung lang. Sejenis burung. Kan? Jadi bila kita tak boleh bunuh semut ni, kan? Maka di sana ada juga riwayat yang menyatakan Allah marah, menegur seorang Nabi yang kakinya digigit oleh seekor semut, lalu dia bakar habis satu sarang tu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tegur. Allah kata, engkau digigit oleh seekor semut, hanya seekor yang menggigit engkau, tetapi engkau membakar ke semua semut-semut yang lain, sedangkan mereka itu ialah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Allah kata mereka bertasbih. Cuma kita tak fahamlah. Kalau kita faham macam mana semut bertasbih, kita jadi macam Sulaiman, sakan. Pasal yang boleh faham bahasa semut ni, siapa dia? Nabi Sulaiman ni. Mukjizat memahami pertuturan semut dan bahasa binatang, serta boleh menundukkan mereka, mengarahkan mereka, memahami apa yang mereka lakukan, hanya dikhaskan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sebab itu Nabi juga tak faham. Nabi tak boleh. Sulaiman alaihi salam ialah seorang Nabi yang sangat banyak mukjizat dan kurniaan Allah. Tidak ada orang yang memiliki kerajaan yang paling besar mengatasi kerajaan Sulaiman. Besar mana kerajaan dia? Bukan sahaja manusia, jin, binatang, laut, darat, semuanya di bawah kekuasaan Nabi Allah Sulaiman. Semua tunduk, taat. Sulaiman boleh mengarahkan untuk mereka melakukan pekerjaan untuk dia. Kan? Tuan-tuan bayangkan, kita di dunia ini hanya menguasai manusia, tapi Sulaiman semua, jin, manusia, hatta binatang. Sebab itu di antara tentera-tentera Nabi Allah Sulaiman ialah burung, apa dia? Burung M. Nasir. Apa dia burung M. Nasir? Nampak? Burung Nabi Sulaiman tak tahu. Burung M. Nasir tahu. Aywa, ahsan tu. Hud-hud. Tanya sama hud-hud. Kan? Hadirin mukminin, maka sebab itu para ulama
menyatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam apabila dia mendengar apa yang disebut oleh semut tadi, dia merasa begitu gembira. Dia dengar, dia seronok sehingga dia ketawa. Sebab apa? Kerana Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada dia suatu kurniaan yang besar. Dia boleh faham bahasa semut. Dan semut itu telah bertindak menyelamatkan diri. Maknanya mereka boleh tahu kata tentera Sulaiman nak mai. Dan Sulaiman telah selamat daripada memusnahkan mereka. Nabi Allah Sulaiman syukur. Sebab itu ada doa yang kita semua kena baca sekali lagi. Doa Nabi Allah Sulaiman. Apabila Allah mengurniakan begitu banyak nikmat kepada dia, kan? Dia membaca doa. Apabila dia dengar semut kata macam tu, dia baca satu doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doa yang sangat ajib, mustajab, ajaib. Rabbi, kita tuan-tuan, hatta kita nak bersyukur kepada Allah pun, kita kena minta Tuhan ajar. Sebab itu antara doa yang Nabi tak pernah tinggal selepas daripada salat, apa dia? Kita kalau nak hitung nikmat yang Allah bagi banyak tuan-tuan, kan? Nikmat yang Allah kurniakan daripada awal muda sampai sekarang. Nikmat kesihatan, anak, keluarga, ilmu, harta, iman, Islam. Lepas daripada salat, Nabi ajak sahabat suruh baca apa? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal. Habis ya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, baca doa Allahumma antas salam. Satu word jangan tinggal. Allahumma a'ini ala dhikrika. Ya Allah, tolong aku. A'ini, tolong aku ya Allah. Tolong apa? Ala dhikrika, untuk aku berzikir mengingati engkau. Wa syukrika, tolong ajar dan tolong bantu aku untuk aku bersyukur di atas nikmat yang engkau berikan. Kerana nikmat yang kau berikan begitu banyak. Wa husni ibadati, dan perelokkanlah ibadat yang aku lakukan kepada engkau. Kita minta Allah Ta'ala tolong untuk kita berzikir ingat dia. Kita minta Allah tolong untuk ajar kita bersyukur. Dan kita minta Allah ajar kita, tolong kita melakukan ibadah dengan baik. Sulaiman alaihi salam, apa benda yang dia tak boleh buat, semua dia ada. Apabila dia dengar, dia boleh faham perkataan semut. Dia boleh faham apa yang semut cakap. Sehingga semut tunduk dan memberikan laluan kepada dia. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhan, auzi'ni an ashkura. Tolonglah aku, berikanlah kepada aku, ya Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tengok apa yang diminta oleh Sulaiman. Ya Allah, auzi'ni, ajar kepada aku, berikan kepada aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk aku bersyukur di atas segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Sulaiman, tuan-tuan, apa dia tak dapat? Semua dia dapat. Kerajaan, kuasa, isteri, anak, kekayaan, kepandaian, kan? Hatta dia menandingi kepandaian ayah dia. Bisa dengar tak cerita tu? Yang mari satu kes berebut, dua orang wanita berebut seorang anak. Lalu Nabi Sulaiman ni telah beri satu cara macam mana kita nak solve the problem. Kita nak selesaikan masalah dia macam mana? Kita belah anak tu.
Jadi si ibu tu kata tak payah belah, tak apa, bagi dekat dia. Maka Sulaiman kata bagi anak tu kepada si ibu tu yang tak mau ambil tu. Kerana seorang ibu yang betul tak mungkin akan belah anak dia. Sulaiman alaihi salam. Kita banyak ada nikmat, taklah sama macam Sulaiman. Pasal itu kita minta Allah ajar kita macam mana kita nak bersyukur. Kemudian nampak wa ala walidayya, bukan sahaja nikmat yang kau berikan kepada aku, nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kan? Kadang-kadang kita tuan-tuan banyak benda, antara benda yang saya rasa kita kena syukur. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita dengan begitu mudah dan senang. Sebahagian orang nak dapat satu benda, dia terpaksa bersusah payah untuk dapat benda tu. Tapi kita kadang-kadang diberikan kemudahan. Dan kadang-kadang kita rasa kita tak layak untuk dapat benda tu. Tetapi Allah mengkurniakan benda tu untuk kita. Allah memberikan kepada kita. Dan kita rasa tak padan dengan apa yang kita amalkan kalau kita nak banding dengan apa yang Tuhan bagi. Tapi Tuhan bagi. Sebab itu kita kena sebut banyak-banyak. Auzi'ni ya Allah. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga kepada dua orang tuaku. Allah bagi kepada mak ayah dia, kepada Sulaiman, kepada Daud. Kemudian dia kata apa? Wa an a'mala salihan tardah. Sebagai bukti kepada syukur itu, berikan aku taufiq, kekuatan. Wa an a'mala salihan tardah. Nak tunjuk kata syukur itu, mestilah kita melakukan amalan salih yang Tuhan redha. Itu bukti syukur tu. Tu yang kita kata asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu ialah mentaati yang memberi nikmat. Wa an a'mila salihan tardah. Dan tuan-tuan tengok apa yang Sulaiman minta. Dia dah jadi raja, kerajaan yang besar. Ini tak, yang ni tak payah duk fikir nak jatuh ke, nak kalah ke, orang nak apa ke. Habis segala, semua dapat. Kita Sulaiman ni habis sangat yang kita kenal Nabi Sulaiman pun pasal dia menikah dengan Balqis. Kan? Sedangkan tidak ada riwayat bagi adakah apa Sulaiman ni menikah dengan Balqis. Balqis tu sendiri pun kan panjanglah ceritanya. Tapi saya nak sebutnya, bila kita baca tentang Nabi Allah Sulaiman, kita membaca tentang seorang manusia yang Allah telah kurniakan segala-galanya di dalam hidup. Apa sahaja yang semua manusia bercita-cita, dia dah dapat, dia miliki. Allah kurnia kepada dia. Tapi dia minta, tuan-tuan. Dia kata apa? Kemuncak kepada kehidupan manusia ni, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tak adalah makna jadi raja, tak adalah makna kaya, tak adalah makna kekuasaan dan kerajaan yang besar jika aku tidak masuk di kalangan orang-orang yang saleh. Maksudnya tuan-tuan, cita-cita terbesar Nabi Allah Sulaiman yang kita nak kena ikut, yang kita nak kena minta, yang kita nak kena doa, apa dia? Wa adkhilni, masukkan aku ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, fi ibadikas salihin, aku nak masuk di kalangan hamba-hamba engkau yang salih. Kalau tuan-tuan baca dan ingat kita pernah ceramah, semua nabi-nabi ni depa pernah minta untuk jadi orang salih. Wa tawaffatni, kan? Dan matikanlah aku sebagai orang salih. Wa alhiqni, dan masukkan aku, kumpulkan aku di kalangan orang-orang salih. Kita nak jadi apa tuan-tuan? Kita nak jadi orang salih. Kan? Orang salih, orang yang mari masjid 5 waktu, orang yang hadir majlis ilmu,
orang yang mengisi masa dia dengan perkara yang bermanfaat, orang yang menjaga benda daripada syubhat, orang yang jauh daripada benda haram, orang yang hanya mengambil benda yang halal lagi baik. Ini orang saleh. Orang yang tak suka kepada pujian, orang yang tawaduk, orang yang tak menyombong diri, orang yang tak angkuh dan takabur, orang yang bukan suka kemahsyuran. Ini orang saleh. Orang yang bila salah mengaku, orang yang senantiasa istighfar dan bertaubat, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang memperbanyakkan salat sunat di tengah malam. Ini orang saleh. Orang saleh. Kan? Nabi Sulaiman kata, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tuan-tuan boleh baca doa ni. Doa ni boleh baca. Baik, hadirin mukminin. Okey. So kita sambung balik cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Di kalangan ahli tafsir, mereka bincang. Apa dia yang mereka bincang? Di manakah letaknya Wadi An-Naml? Di mana letaknya Wadi Semut ni? Tempat lembah semut ni di mana? Di kalangan ahli tafsir kata dia terletak di Taif. Ada juga yang kata dia terletak di Palestin, bumi Syam. Tapi tuan-tuan, ala kulli hal, whatever lah, di mana pun Wadi Namlu ni ataupun negeri lembah semut ni, dia tidaklah memberikan apa-apa faedah. Melainkan kalau tuan-tuan nak pi bergambar, bolehlah kan, bergambar. Kalau tuan-tuan pi pun bukan nak ada apa kan. Yang pentingnya Allah nak cerita semut ni dia satu makhluk yang berbicara, satu makhluk yang bertasbih, satu makhluk yang dengar dan taat kepada Allah. Dan lebih daripada itu, Allah nak cerita bagaimana Nabi Allah Sulaiman diberikan anugerah yang hebat. Kalau kita boleh kongsi dengan tuan-tuan satu hadis. Jadi boleh tak bunuh semut tadi? Tak habis lagi tajuk bunuh semut. Di kalangan para ulama, mereka kata tak bolehlah bunuh. Pasal Nabi tak bagi bunuh. Kan? Ada hadis kan? Hadis yang pertama Nabi kata tak boleh bunuh 4 benda. Salah satunya An-Naml, semut. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Adanya hadis Allah tegur seorang Nabi yang mana dia ni telah membakar sarang semut kerana ada seekor semut yang gigit dia. Baik, kan? Okey. Demikian juga ada satu hadis kalau saya boleh kongsi kepada tuan-tuan, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada satu hari kami bersama dengan Rasulullah di dalam suatu perjalanan. Baginda pergi untuk menunaikan hajat. Tiba-tiba Nabi tinggal kami ya. Dia pergi hajat, dia pergi tunaikan hajat dia lah, pergi seorang. Lalu kami melihat ada seekor burung bersama 2 ekor anaknya. Ada seekor burung, ada 2 orang, ada 2 orang pula. Ada 2 ekor anak. Kan? Lalu kami, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat ni, ambil anaknya. Kami ambil anak burung tu. Lalu ibu itu datang. Oh tuan-tuan, kan? Saya suka kongsi lah, sebab saya memang suka tengok binatang ni, haiwan ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam klip video yang kata fitrah ni bukan manusia aja tau. Fitrah ni artinya satu benda yang tak perlu diajar. Fitrah ni yang kata tuan-tuan kata fitrah tu benda yang tak payah pergi sekolah, benda yang tak payah orang habaq. Dia memang ada naluri insting, naluri keibuan, sayang anak, cinta, memang ada. Hatta binatang.
Sebab itu ada banyaklah contoh kalau tuan-tuan tengok kan dalam video, tapi ada satu video tu menarik. Dia panggil gazelle. Gazelle ni dalam bahasa orang putih, gazelle ke gazel. Saya ingat rusa kot. Rusa, dia macam rusa lah kan. Macam rusa tu. Dia nak lintas sungai tu dengan anak dia. Buaya memang duk ada lah dalam sungai tu. Jadi dia telah pergi depan buaya tu supaya buaya tu tangkap dia. Video tu ada. Dia dalam National Geographic. Depa ni pergi tengok, pergi rakam. Kalau tuan-tuan tengok yang dahsyat, ada satu dokumentari Our Planet. Depa buat ada dokumentari orang putih ni, depa pergi buat rakaman, letak kamera ni sepanjang tahun tengok pergerakan binatang. Jadi bila dia nak lintas, dia telah pergi. Jadi buaya tu tangkap dia, menyebabkan anak dia selamat. Tu baru satu. Itu belum lagi yang tuan-tuan tengok macam mana zirafah, semua binatang. Dia buat klip-klip video macam mana sayangnya ibu binatang. Ada cerita tentang zirafah, cerita tentang seladang, tentang kerbau ni, semua ni mempertaruhkan nyawa untuk anak dia, bang. Itu yang kata mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan anak dia, bang. Sebab itu Quran kata manusia ni kalau dia tak boleh guna, lahum qulubun la yafqahuna biha. Quran kata manusia tu kalau dia tak boleh menggunakan hati dia, jantung dia, la yafqahun, dia tak boleh faham. Quran kata ulaika kal an'am balhum adal, dia boleh lebih sesat. Pasal itu kita tak boleh faham macam mana orang boleh pitau anak, pukul anak, dera anak, sedangkan benda tu tak wujud di kalangan binatang. Binatang pun tak buat kerja tu, yang orang pergi buat. Yang tu yang Quran kata balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Kan? Nampak? Pasal satu lagi sifat binatang ni, dia cemburu. Dia ada kawanan dia walaupun dia tak ada lah macam kita ni kan. Tapi dia cemburu kalau orang pergi kacau bini dia. Jangan memang dia tanduk Depa ni cemburu binatang ni, dia akan boleh tengok orang duk pergi kacau bini dia. Tak tahulah bini ke tak bini kan, tapi depa ni binatang ni boleh lah kot kita guna istilah bini. Sebab itu ghirah, cemburu. Ghirah ni dia panggil cemburu. Cemburu ni ialah sifat lelaki. Sifat lelaki kan. Jangan duk tengok bini dia tak tahu lah, dia pergi tanduk. Kan. Nampak? Lalu apa dia ni, mak burung tu duk kepok. Dia macam dia marah lah, dia menjadi tension. Dia ambil mak anak dia. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ni siapa yang pi buat mak dia jadi macam ni? Siapa yang pi ambil mak dia ni? Siapa yang pi buat tak elok ni? Kan? Nabi kata, ruddu, bagi balik. Begitu bagi balik. Kan? Pi bagi balik. Itu satu. Nampak? Kemudian Nabi nampak satu sarang semut yang kami bakar. Tadi Nabi marah yang ambil burung tu, pi bagi balik. Tiba-tiba Nabi tengok ada satu sarang semut terbakar. Ada di kalangan sahabat yang bakar. Nabi tanya, man harraka hadhihi, siapa yang pi bakar sarang semut ni? Qulna, kami jawab, nahnu, kami yang bakar. Nabi kata, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar, tak boleh bakar. Yang boleh bakar makhluk ni Allah saja. Yang boleh azab guna api ni Allah saja. So di kalangan ulama depa bincang, maka keluarlah beberapa pandangan. Yang pertama, tak boleh bunuh. Yang kedua, boleh bunuh semut yang memberikan bahaya. Ini kesimpulan lah. Kalau nak baca satu-satu panjang lah. Nak simpul lah. Tak boleh bunuh. Kalau dia tak kacau, kita jangan kacau dia. Biar habis. Saya duduk melampaui batas. Dia tak kacau.
Tapi kalau dia mari serang rumah kita atau dia mari menimbulkan mudarat, dia menimbulkan satu ancaman dan bahaya, maka kita boleh bertindak membunuh dia. Boleh bertindak membunuh dia, mengusir dia lah. Buhlah ubat semut ke apa ke, boleh. Kan? Boleh. Nampak? Itu kalau ada keperluan. Baik. Isu adakah kita boleh makan semut dibincangkan oleh para fuqaha, khususnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dia kata semut ni kita tak boleh makan di atas beberapa alasan. Tak boleh makan semut. Tak payahlah sedih, banyak lagi benda boleh makan. Allah. Letih dia kata semut tak boleh makan, baru nak try. Try lagi metabak apa semua duk ada. Kan? Roti canai apa semua duk makan lah waktu dulu. Kan? Lain pun ada. Semut tak boleh makan ni di atas dua alasan. Pertama, dia jijik. Dia kotor. Kan? Benda yang kotor dan menjijikkan ni dilarang kita makan. Yang kedua, macam mana kita nak makan? Nabi tak bagi bunuh. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia ada satu kaedah. Binatang yang tak boleh dibunuh, tak boleh dimakan. Kerana macam mana kita nak makan kalau kita tak boleh bunuh? Sebab itu, ini tuan-tuan pegang kaedah. Kalau binatang tu dilarang kita bunuh, maka kesimpulannya kita tak boleh makan. Pasal nak makan kena bunuh. So semut boleh bunuh tak? Tak boleh. Jadi tak boleh makan. Kan? Adakah semut ni yang menyebabkan kita lupa, hilang ingatan dan sebagainya? Ini satu kepercayaan khurafat. Tak ada nas yang menyebut tentang apa? Tuan-tuan, satu lagi, ada tak benda boleh bagi kuat ingat? Dia kata makan ni kuat ingat. Pertama tuan-tuan, makanan bagi kuat ingat ni tidak ada nas. Nabi kata makanlah durian, dia boleh kuat ingatan, tak ada. Hatta kismih pun tak ada. Tak ada riwayat. Daripada Nabi tak ada. Ni saya nak abang. Jangan marah tokai-tokai kismih. Tak apa, sekali kita bagi model sikit. Bukanlah kita nak cantah semua. Daripada Quran tak ada. Daripada sunnah tak ada. Yang kata makan kismih boleh kuat ingat. Tak ada. Kismih hafidh. Yang jual tu pun Fatihah mungkin tak apa. Kan? Kismih hafiz ke kismih apa. Saya bukan sebut brand. Saya sebut dia kata kismih kalau makan boleh hafal. Tuan-tuan, kita nak hafal ni kena baca, kena ulang. Tak ada makan terus boleh hafal. Pasal itu dulu depa cerita anak-anak makan Quran, lepas tu anak-anak tu lagu mana tu ada ayak. Jadi ayak anak-anak. Siapa yang makan anak-anak, siapa yang makan ayak dia, maknanya Quran masuk ke dada. Elok. Ada dulu, bukan saya mereka. Tuan-tuan boleh search dalam Google, cari. Ada. Al-Quran kan dia makan. Macam mana Quran tak makan anak-anak? Dah kita tak baca. Duduk di atas duduk lagi tu elok. Dia makan dalam. Anak-anak ni makan dalam. Buka-buka tengok. Masya Allah. Kiamat. Awak. Al-Quran diangkat. Kan akhir zaman Quran diangkat. Quran tak diangkat. Anak-anak makan dah hang tak baca. Kan? Buka-buka ringan Quran ni. Kan? Lepas tu nak buat macam mana? Makan anak-anak tu. Masuk Quran 30 juzuk dalam dada. Nampak tak? Lagi satu orang kita, dia suka membuka Al-Quran untuk didengar oleh binatang. Sehingga binatang tu tak kata, ni mak, dengar pergi elok. Quran ni turun hudan linnas. Bukan hudan lil hayawan. Tuhan ni turun Quran untuk hampa, bukan untuk kami. Dia duduk idak, tengok lembu aku dengar Quran. Hang tengok ayam aku dengar Quran. Hang tengok harum manis aku buka Quran dengar. Apa manfaat lembu kebau nak dengar Quran? Yang nak dengar Quran tu kita. Kan? Nah, ni satu juga. Baik. Berikutnya saya nak sebutnya, jadi tuan-tuan, kalau semut jatuh, tuan-tuan terminum, tak apalah. Allah benak hati 44 hari, tak ada apa. Tapi tuan-tuan jangan sengaja pergi minum pula. Kan dah semut penuh apa semua, tuanglah, jangan minum pula. Jangan sengaja pergi minum mesti benda tu tak, kan, tak elok lah kan. Bukan tak elok dari sudut tu. Okey, baik. Saya nak cerita juga satu lagi isu tentang Nabi Allah Sulaiman. Dia boleh tundukkan haiwan dan dia boleh tundukkan jin. Jin, kan? Dah masuk dan okey. Nabi cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ni cerita Nabi Sulaiman ni. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu hari Nabi SAW kata,
dia tengah salat. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tengah semayang ni. Inna aduwallah iblis jaa bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Nabi kata tengah aku duduk semayang, mari musuh Allah iblis. Hadis Muslim ni. Mari musuh Allah iblis. Dia buat apa? Dia mari bawa syihab. Syihab ni macam apa dia ni? Syihabuddin kan? Sinaran agama, cahaya, percikan api. Syihab. Yang kismih tadi ni, saya satu orang nama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia kata siapa makan kismih kuat ingat. Perkataan dia ada. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia kata makan kismih ni boleh kuat ingat. Perkataan dia lah, bukan perkataan Nabi. Baik. Ja'a bi shihabin minan nar liyaj'alahu, dia bawa mari syihab. Apa dia ni? Bawa mari macam berbola api. Bawa mari macam sinaran api minan nar, daripada api tu, liyaj'alahu, dia balin pi ke muka aku. Tengah duduk sembahyang ni dia main kacau dengan apa dia ni? Bishihabin minan nar, dengan bola-bola percikan api. Wajhihi di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah Nabi nak sembahyang. Untuk apa? Supaya Nabi berhenti sembahyang. Okey. Azan tu, sekejap lagi saya perhabis hadis ni. Apa Nabi buat dekat iblis ni? Kita nak tahu. Dan apa kaitan dengan Nabi Sulaiman? Azan. Baik. Hadirin mukminin. Lalu Nabi SAW sambung. Nabi kata, faqultu, bila dia mari dia bawa percikan api tu, mari ke muka aku, wajhi, muka aku. Nabi kata, a'udzu billahi minka thalatha marrat. Aku pun baca a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan engkau. Mana syaitan duduk depan Nabi ya? Kan? Thumma qultu al'anuka bi la'natillah, aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Falam yastakhir thalatha marrat. Thumma aradtu an akhudhahu wallah. Kemudian kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, aradtu an akhudhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikat, tangkap, ikat iblis tadi. Tetapi wallah, kata Nabi Allah Sulaiman, wallah laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthaqan biha yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah. Bila Nabi nak ikat tu, Nabi teringat kepada doa Nabi Allah Sulaiman. Da'watu akhina Sulaiman, doa Nabi Allah Sulaiman. Doa apa? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran surah Sad ayat 35. Surah Sad ayat 35. Yang mana Allah Azza wa Jal menyebut tentang doa Nabi Sulaiman. Apa dia? Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi kita teringat doa ni. Dia tak jadi. Doa tu maksud apa? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Wahabli, kurniakan kepada aku. Mulkan, doa ni kita tak boleh baca. Pasal doa ni khas untuk Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan, ya Allah ampunkan aku. Sebab tu kalau kita nak doa, kita minta ampun loh. Pasal tu doa-doa kita tentang kita istighfar dulu baru kita minta.
Cuci dosa kita dulu baru kita minta. Allah taubat dulu baru kita minta. Allah mustajab. Berilah kepadaku kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang mana tidak ada orang lagi yang boleh dapat sebesar-besar kerajaan seperti mana kerajaan aku. Maksudnya kuasa menundukkan haiwan, kuasa menundukkan jin, kuasa mengarahkan makhluk-makhluk ni, aku saja boleh, yang lain tak boleh. Nampak? Surah Sad, Allah Ta'ala cerita ayat 35. Kan? Okey? Jadi, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di kalangan para ulama, mereka bincang, boleh tak kita nak tangkap hantu ni? Ghostbuster. Sedangkan Nabi tak boleh. Kan? Okey? Manakala kalau kita tengok kebolehan menangkap jin. Jin ni hantu lah. Sekali dia kata yang Nabi tak tangkap tu jin, yang kita duk tangkap ni hantu. Elok. Hantu dengan jin tu sama lah kan. Kemampuan menangkap jin merupakan mukjizat yang khas untuk Nabi Allah Sulaiman, selain daripada Nabi Allah Sulaiman hatta Nabi kita tak diberikan kemampuan untuk menangkap. Yang bolehnya apa? Menghalau, mengusir. Nak tangkap tak boleh. Kan? Tu yang depa kata dalam TV boleh tangkap, wallahu a'lam. Pi tanya depa. Depa buh dalam botol kan? Bah tu buh dalam botol, buh dalam tanah. Kan. Yang ni kita tanya depa. Tapi kalau kita tengok di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, daripada tuan-tuan boleh tengok daripada ayat 34 tadi sampai 38. Balik tengok 34, 35, 36, 37, 38. Balik pergi tengok. Balik buka surah Sad 34 sampai 38. Memang clear. Hanya diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kan? Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi, dia petik perkataan Al-Qadi Iyad. Kelebihan menangkap jin dikhususkan untuk Nabi Sulaiman sahaja. Oleh itu Nabi tak boleh mengikatnya. Tidak Nabi nak ikat di tiang masjid tu. Budak-budak esok boleh main tengalung batu, main hantu tu. Kan? Okey? Pertama kata Qadi Iyad, baginda tak mampu. Yang kedua, baginda teringat tentang doa Nabi Sulaiman tadi. Lalu baginda tidak mengikatnya. Yang ketiga, baginda merendah diri, tawaduk, hormat. Mampu nak tangkap tapi tak tangkap kerana menghormati kelebihan yang diberikan khas kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi benda ni menimbulkan perbahasan panjang di kalangan para fuqaha. Cuma saya buat kesimpulan tuan-tuan. Nabi Allah Sulaiman, Allah anugerah pada dia kelebihan ni. Pada orang lain kita tak tahu. Sebab itu kalau kata dia boleh tangkap pun, dia tangkap sengap-sengap sudah. Tak payah habaq ke orang. Kalau boleh dia tangkap lah. Walaupun di sana adalah perbincangan kata dia boleh tangkap macam apa. Kalau dia boleh tangkap, dia sengap sudah. Tapi kalau dia boleh tangkap, dia habaq kat kita, yang tu pelik. Macam tuan-tuan masuk rumah satu orang, tuan-tuan rasa ada, memang kita tak nafikan, bila kita masuk dalam setengah-setengah tempat, kita berasa seram sejuk, kita berasa tak selesa, kita berasa ada sesuatu, memang boleh, tak dinafikan. Kerana memang syaitan ni wujud di kalangan kita. Ada di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kita ada. Kadang-kadang dia buat jahat kan. Apa dia? Tuan-tuan tengok, syaitan ni dia buat macam-macam. Kadang-kadang kita duk baca buku, dia pergi ambil sembunyi buku tu. Dia boleh buat. Kadang-kadang dia kata Quran saya dia tak sembunyi pun, hang tak baca.
Dia kata nak bunyi apa kan? Tak bunyi pun tak baca. Lagi satu tuan-tuan, kita pernah dengar kan hadis yang Nabi kata bila kamu nak tidur, tutup lampu. Sebab dulu lampu ni pelita. Sebab kalau kamu tak tutup lampu, pelita, syaitan akan bisik kepada tikus. Tikus ni jahat tau. Sebab tu binatang yang disuruh bunuh. Semut tadi dilarang bunuh. Tikus ni disuruh bunuh. Satu lagi yang disuruh bunuh ialah cicak. Cicak ni satu binatang yang sangat jahat. Kan? Sebab tu apa? Saya sembang dengan Datuk Mufti, dia kata cicak ni memang binatang yang jahat lah. Kalau kita duduk semayang, kita tak semayang tadi dia akan nak bunyi. Kita semayang saja, dia bunyi tu, bunyi dia tu. Oh, memang jahat. Pasal tu kalau tuan-tuan nak bunuh, bunuh cicak. Dan tuan-tuan ada kelebihan. Siapa yang katok strike, pak bagi mati, pahala besar. Tapi kalau 2-3 kali katok, pahala kurang. Jadi kalau tuan-tuan nak katok tu, katok mampus terus. Dapat pahala besar. Kan? Ini semua binatang yang bekerja sama dengan syaitan untuk ganggu kita. Jadi syaitan dia pergi bisik kat tuan-tuan, di kalangan salaf, apabila mereka buat dosa, mereka nampak satu benda. Apa dia? Depa berasa kata depa buat dosa ni di kalangan salaf. Apabila kami buat dosa, kami mendapati rumah kami banyak dengan tikus. Kan? Tikus ni jahat. Binatang yang boleh dibunuh kan, dipanggil fawasiq. So tuan-tuan, berikutnya, kalau kita boleh tangkap hantu, kalaulah Allah bagi anugerah, kita boleh halau hantu, kita buat, tak payah duk heboh. Masuk rumah kawan tu berasa tak elok, duk nampak dia duk lintah, kawan tu mungkin tak nampak, kita mungkin boleh nampak dia duk lintah. Bayangan jelmaan dia lah. Kita tolong doa bagi. Kita tolong doa, kita tolong buat bagi. Tak payah duk habang apa. Buat sengap-sengap sudah. Kan? Kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kan. Pasal itu Nabi kata dalam hadis, orang tanya, orang yang kelebihan jampi ni kita tak nafikan. Bukan semua orang doa dia mustajab dan dia boleh buat jampi ni. Tak semua. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang boleh memberi manfaat kepada saudaranya, tengok Nabi ikat tu, sesiapa yang boleh memberikan manfaat kepada saudaranya, maka buatlah. Artinya ada manusia yang Allah bagi kelebihan. Tapi kita jangan ambil lah kesempatan. Buat, tolong. Kan? Tapi kalau kita ikut kepada riwayat hadis ni dan pandangan Al-Qadhi Iyad, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi tadi ni, memang Nabi SAW tak boleh menangkap, dan itu ialah kelebihan Nabi Allah Sulaiman. Termasuklah mereka yang duk cerita kata boleh dengar zikir semut, boleh dengar semut berzikir. Quran sendiri kata mereka bertasbih dan kamu tak memahami. Dan satu lagi tuan-tuan, kalaulah kita dengar zikir semut, semut ni dia zikir bahasa dia lah. Dan kita tak perlulah nak ikut zikir semut. Zikirlah zikir manusia. Kita tu semut kan manusia. Masalah kita ni kekeliruan identiti. Dia tu orang tapi nak jadi semut. Macam burung kakak tua. Dia bahasa dia burung kakak tua. Yang hang nak pergi jadi kakak tua sama apa siapa? Ayam bercakap bahasa ayam. Biar ayam lah bercakap sama dia. Ada kita nak bercakap bahasa ayam. Angkat telefon. Kok. Apa dia ni? Kan? Itu aku tanya hang apa khabar, tapi dalam bahasa ayam. Awak Tuhan, walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Manusia ni dimuliakan oleh Allah. Pasal apa yang kita nak piduk tiru, nak piduk sibuk dengan bahasa binatang? Yang kita beriman, kita beriman depa makhluk bertasbih memuji Allah, cukup. Tak perlu kita nak sibuk. Zikir semut, zikir kucing, zikir. Ada zikir kucing. Saya zikir kucing saya tak tahu. Kucing galak saya tahu. Ni kucing galak. Ada ustaz mana tak ada ajak zikir kucing.
Hang ajaklah zikir Nabi berlungguk lagi. Al-Adhkar An-Nabawi. Kan? Al-Adhkar An-Nabawi tu banyak zikir-zikir Nabi tu. Kan? Ajak yang tu, yang duk bersibuk ajak zikir kucing, zikir semut. Kita ceramah kepada manusia, bukan ceramah kepada kucing. Kan? Hampir tak ada modal duk pergi korek cerita-cerita. Ada satu cerita juga tentang semut ni. Katanya Nabi Sulaiman, tapi cerita ni mengarut lah. Tapi cerita api lah kan. Katanya, ada dalam kitab ni, ada dalam kitab. Ceritanya, kawan ni, dia ceritalah, dia kata Nabi Sulaiman ni minta izin dekat Allah. Cerita Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman minta izin ke Allah Ta'ala nak bagi kuasa nak bagi rezeki. Allah Ta'ala kata tak boleh. Kau tak mampu. Kan? Tak apalah, bagilah sehari. Dia nak take over kerja Tuhan. Nak bagi rezeki. Okey, tak apalah. Kata cerita palsu tu, cerita yang tak ada asal usul tu, Allah bagi. So Nabi Sulaiman pun panggil tentera dia semua, bawa kambing, lembu, kebau, masak apa semua. Okey, kita nak bagi kat siapa dulu? Okey, kita bagi kat ikan paus. Panggil ikan paus, keluarlah ikan paus. Makan. Ikan paus pun sekali telan, habis cerah yang masak tadi. Ada lagi tak? Oi, tak cukup lagi. Tu nak habang kata Nabi Sulaiman tuan-tuan tak mampu nak memuaskan rezeki. Cerita tu macam pengajaran dia bagus lah, tapi tak betul. Takkan Nabi Sulaiman minta macam tu. Lepas tu, okey. Semut juga. Nabi Sulaiman tanya dekat semut. Semut, setahun hang makan banyak mana? Ni kalau buat model ceramah ni syok ni. Model tajuk ceramah kita tawakal. Cerita Nabi Sulaiman dan semut. Tuan-tuan, ada lagi mengarut. Ada orang percaya cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan pada zaman dahulu. Ni cerita Nabi Sulaiman dengan semut ni, dengar. Nabi Sulaiman tanya semut, setahun hang makan banyak mana? Sebutir gandum. Okey, Nabi Sulaiman pun ambil semut tu, ambil sebutir gandum, buh dalam balang, botol tutup. Biar setahun. Habis setahun, buka. Ada setengah lagi gandum. Nabi Sulaiman tanya, hang kata setahun habis sebiji gandum, pasal apa hang makan setengah? Sebelum aku dimasukkan ke dalam lubang dan balang ini, memang aku makan sebiji gandum. Kerana aku bertawakal dan bergantung kepada Allah, Allah tak pernah lupa dan cuai. Tetapi apabila hang tangkap aku buh dalam botol dan hang yang bubuh gandum, aku takut hang lupa. Kata aku duduk dalam balang ni. Jadi bila hang lupa, hang tak teringat, aku makan habis, mati. Jadi aku makan setengah tahun ni, aku setengah lagi aku taruh tahun depan. Bukan boleh harap. Maka tuan-tuan, tengoklah macam mana tawakalnya semut. Seronok tak? Itu yang kita kata penglipul lara. Cerita mereka kok mana bawa main dalam masjid, dengarlah orang kita. Baru ceritalah tawakal semut. Tengok semut, teringat Nabi Sulaiman. Tengok yang saya baca tadi, An-Namlu 18, stop, nuqah. Yang tu sudah kehebatan memahami bahasa semut. Yang lain tak ada riwayat-riwayat yang ada. Boleh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan semua, dan Allah memberkati majlis kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.